Mula-mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin wa hamdan syakirin wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bagi memanfaatkan waktu kita pada tengah hari ini, suka saya mengajak untuk sama-sama kita menghayati dan mempelajari beberapa pesanan ataupun sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana satu daripada panduan dan pedoman untuk menyelamatkan kita bukan saja di dunia, bahkan di akhirat, ialah apabila hidup ini berpandu kepada Al-Quranil Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru itu pada tengah hari ini saya memetik satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pedoman kita bersama pada hari ini. Suatu hadis yang mengenai 7 golongan yang berada di bawah lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 7 golongan yang disenaraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ini berada di bawah pemeliharaan Allah, naungan Allah, lindungan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun dzakara Allah fi khala'in fafadat aynah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid wa rajulani tahabba fillah wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafu Allah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-660, dalam Sahih Muslim hadis yang ke-1031, ceraian 91. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Abu Hurairah ini adalah merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama asal Abu Hurairah ialah Abdul Rahman bin Sakhar. Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Digelar sebagai Abu Hurairah. Makna Abu Hurairah ialah bapa kucing. Oleh kerana Abdul Rahman ni dia minat kucing. Satu hari dia berjalan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang dia berbual dengan Nabi, tiba-tiba ada beberapa ekor anak kucing menjenguk kepala ke arah Nabi daripada poket baju Abu Hurairah. Maknanya dia berbual anak kucing dalam poket baju dia. Jadi waktu bercakap dengan Nabi, anak kucing tu jenguk. Lalu Nabi kata, ya Aba Hirrah, hei bapa kucing. Jadi oleh kerana Nabi gelar bapa kucing, lekaklah nama Abu Hirrah itu. Hurairah adalah tasghir kepada perkataan Hirrah. Hurairah maknanya, tasghir ni maknanya nama manja. Kalau sebut bapa kucing begitu, dia tak manja. Hurairah maknanya nama manja begitu. Kepada Abu Hurairah, kepada Abdul Rahman bin Sakhar. Memang sahabat-sahabat dia sukalah kalau yang menggelarkan dia itu Nabi. Sebab Nabi ni tentu saja tidak membuat gelaran yang bukan-bukan kepada sahabat sebagai seorang Rasul, yang mana perkataannya itu adalah perkataan yang mulia. Tapi kita jangan suka gelar-gelar, terutamanya gelar-gelar perkataan-perkataan yang tidak baik ataupun nama binatang begitu kepada kawan-kawan kita. Umpamanya adalah kawan kita, sebagai contoh gembala lembu ke, kita panggil hei bapak lembu, jangan. Tak cukup tanah lah kita dihambaknya. Sebab mulut kita tak masin, perkataan kita tidak mulia. Jadi tak ada kegembiraan dengan gelaran yang begitu kepada kawan-kawan. Berbeza dengan Nabi SAW. Nabi menggelarkan sahabat dengan nama yang dengan baik. Kebetulannya kucing ni adalah binatang pemeliharaan yang sangat digemari dan sangat dikasihi oleh Nabi SAW. Baik. Dia ni adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia bukanlah sahabat yang besar sebagaimana Abu Bakar, Osman, Umar, Ali, tidak. Tetapi dia banyak meriwayatkan hadis ni, antaranya disebut oleh para alim ulama kerana Abu Hurairah ni banyak mendampingi Nabi. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah. Kalau siapa yang biasa pergi umrah, dia akan pergi ke Mekah dan Madinah untuk menziarahi makam Rasulullah di Masjid An-Nabawi. Dalam Masjid Nabawi, di sebelah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok ada satu bahagian belakang tu dia tinggi sikit daripada lantai masjid. Luasnya lebih kurang, kalau tak silap saya, sekitar ruang surau kita ni lah. Sekitar ruang surau kita ni. Dan dia tinggi sekitar sama tinggi dengan rehal tu. Lantai masjid yang lain, lantai masjid Nabawi tu kata, lepas tu ada satu sudut dia tinggi. Sudut tinggi tu ruang dia lebih kurang surau kita ni, sekali dengan ruang muslimat tu. Tinggi. Baik, ruang tinggi itu adalah merupakan penempatan Ahlus Suffah, dia panggil. Penempatan Ahlus Suffah. Tempat dia belakang makam Rasulullah. Makam Rasulullah, makam Abu Bakar, makam Umar, makam yang dekat depan yang kita lalu ziarah tu. Belakang makam tu ada satu kawasan tinggi. Itu dia panggil tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni ialah di kalangan para sahabat, saya tak ingat berapa jumlah dia, tapi ramai di kalangan para sahabat yang mana mereka ni tak ada penempatan, tak ada rumah, dia lebih banyak masa duduk di masjid. Dia beriktikaf di masjid, tidur bangun di masjid, begitu. Antara ketua kepada Ahlus Suffah ialah Abu Hurairah. Ketua kepada Ahlus Suffah ialah Abu Hurairah. Jadi dia ni hidup bangun dalam masjid. Duduk dalam masjid. Itu cerita Abu Hurairah ni. Jadi oleh kerana dia duduk dalam masjid, Nabi pergi ke masjid, Nabi mengajar, Nabi kuliah, Nabi menyampaikan ilmu pada masyarakat. Jadi dialah antara orang yang banyak mendengar hadis Nabi SAW. Sebab itulah dia di antara ulama as-sahabi yang paling banyak meriwayatkan hadis
Lebih daripada 5,000 hadis yang diriwayat daripada Abu Hurairah. Kenapa sahabat-sahabat besar lain tak banyak meriwayatkan hadis? Abu Bakar, Uthman, Ali apa semua sekali? Sebab sahabat-sahabat ni kebanyakan mereka sama ada bertugas di luar sebagai pemerintah, umpamanya Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 tu dia memerintah negara, dan dia ni terlibat dalam walaupun dia mengatakan lepas Nabi, tapi kesibukan dia, ketokohan dia sebagai pentadbir, pengurus, pemimpin ni telah wujud sejak zaman Nabi SAW lagi, mengurus atur kedudukan umat Islam, mewakili Nabi. Sebahagiannya pergi ke medan perang, pergi berperang, berdepan dengan musuh di sempadan, kadang-kadang berbulan-bulan lamanya tak balik. Jadi masa bersama dengan Nabi itu agak terbatas berbanding Abu Hurairah. Sebab itulah Abu Hurairah disebut sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Baik. Cerita Ahlus Suffah Abu Hurairah ni menarik. Satu hari, banyaklah cerita, saya ambil satulah sebagai nak intro sikit perawi hadis yang kita baca pada tengah hari ni. Abu Hurairah ni satu hari dia Ahlus Suffah, kadang-kadang hidup dia tu berlapar, banyak puasa daripada kenyang, banyak berlapar daripada kenyang. Satu hari dia ni dah 3 hari tak makan, 2-3 hari dah tak makan. Lalu dia keluar daripada masjid, dia tunggu di tepi simpang jalan. Untung kalau ada sahabat lalu menghulurkan makanan kepada beliau. Jadi dia keluar tunggu tepi jalan. Lalu seorang tanya khabar, apa khabar? Baik. Masuk masjid, tak ada siapa pun beri makanan. Sehinggalah akhirnya dia bertemu dengan Nabi SAW. Nabi lalu. Dia kata dia kena buat something. Sahabat-sahabat lain tadi buat muka kering pun tak bagi makanan. Jadi ni kena buat something depan Nabi ni. Macam mana nak suruh Nabi tahu yang dia lapar? Nak beritahu kata saya lapar, minta makanan, tak sampai hati. Tak sampai hati. Dia orang yang menjaga maruah ni, dia tak mudah untuk meminta-minta. Jadi akhirnya apabila Nabi sampai dekat, dia pun buka selok baju dia lah, kita kira baju dia ni, tunjuk ada 3 batu, ada 2 anak batu yang dia sendal pengilah kain dia tu. Tujuannya adalah supaya perut dia ni disendal tak masuk angin kerana kelaparan. Dia perut kosong. Jadi dia bubur batu, dia ikat, jadi kemah. Jadi tak masuk angin. Jadi tujuannya itulah, dia letak batu 2 ketul, kemudian dia ikat perut untuk menahan perut supaya tak masuk angin. Jadi dia tunjuk ikatan batu kat perut tu kepada Nabi sebagai isyarat kata dia ni lapar, sampai kena ikat perut. Jadi tolonglah beri makanan ke apa ke, begitu maksud dia. Dia tunjuk ke Nabi. Jadi Abu Hurairah tunjuk ke Nabi 2 ketul ikat batu kat perut ni. Nabi pun selok baju dia, Nabi tunjuk pula. Nabi ada 3 ketul batu kat perut. Maknanya Nabi lebih lapar lagi daripada Abu Hurairah. Akhir sekali Abu Hurairah berkata, tak adil lah. Kalau Nabi pun lapar, macam mana nak buat? Begitu. Itu contoh kisah Abu Hurairah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat konsisten mengikuti dan mengekori Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga dia banyak meriwayatkan hadis. Sebab tu kalau kita mengaji hadis, selalu kita dengar qala Abu Hurairah, an Abi Hurairah, diriwayat daripada Abi Hurairah. Baik. Hadis yang kita baca pada tengah hari ini ialah sab'atun yudilluhumullah yaumal qiyamah. Ada 7 golongan kata Nabi yang mana dia ni mendapat naungan Allah. Allah menaunginya pada hari kiamat. Fi dhillihi, pada naungan Allah, duduk di bawah lindungan Allah. Bagaimana cara Allah menaungi, bagaimana cara Allah melindungi itu wallahu a'lam bissawab. Tetapi dia berada di bawah redha Allah, berada di bawah kasih sayang Allah, berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah lindungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluh. Naungan Allah, teduhan Allah itu dia dapat, 7 golongan ni dapat bila? Pada hari la dhilla illa dhilluh, iaitu pada hari yang tidak ada sebarang teduhan, tidak ada sebarang naungan, tidak ada sebarang lindungan, melainkan hanya teduhan, lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada masyar, pada masyar di tengah-tengah panah terik, maknanya kita tak nak gambarlah kalau kita tengok pada hadis-hadis Nabi ni menceritakan kedahsyatan pada masyar ni. Yang mana bergantung kepada amal masing-masing lah waktu duduk situ. Jadi dalam keadaan tidak ada lindungan, sehingga matahari itu maknanya kadar sejengkal saja atas kepala.
Tiba-tiba ada 7 golongan mendapat lindungan Allah. Maknanya 7 golongan ni hebat lah. 7 golongan ni hebat. Itu poin dia. Poin dia 7 golongan ni golongan yang hebat. Sampai dapat naungan Allah, dapat lindungan Allah. Pada hari tidak ada lindungan kecuali hanya lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok dia punya intro hadis Nabi ni pun, mukaddimah Nabi sebut ni pun, kita dah berasa dah, Allah, alangkah kalau kita ni termasuk di kalangan 7 golongan tersebut. Dan tentu saja kita takut, wala'iyadzubillah, kita tersingkir ataupun terkeluar daripada senarai 7 golongan ini, wala'iyadzubillah. Mari pada masyarakat, sebab kok mana-mana pun muslimin dan muslimat, kita akan berdepan dengan satu situasi pada masyarakat ini. Sebab kita sebagai orang beriman, memang kita kena meyakini wujudnya hari kiamah, yang mana kita akan diadili di hadapan Allah. Sementara itu umat manusia dibangkit daripada zaman Nabi Adam AS sampai ke zaman kita, sampai ke akhir zaman nanti, bangkit serentak di padang mahsyar. Gambaran pada mahsyar ni kita nak gambar tak boleh. Kalau pergi umrah, pergi haji tu pun, kita duduk di padang Arafah tu pun, kita dah kira sesak dah. Berjuta orang manusia daripada seluruh dunia berkumpul. Tu tidak semua. Tidak semua penduduk bumi pergi. Hanya jutaan saja umat manusia pergi. Belum seisi bumi. Dan itu zaman sekarang. Belum ambil daripada zaman Nabi Adam dulu. Dah beratus, ribu tahun dulu. Jadi sudah tentulah ramai manusia akan dibangkit pada waktu itu. Dan suasananya dahsyat. Panas, tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Lindungan Allah tu pula tak semua dapat. Tak semua dapat kecuali 7 golongan. Syukurnya kita hari ini muslimin dan muslimat, Nabi tak sebut senarai siapa yang dapat lindungan tu. Mujurnya. Kalau Nabi sebut Abu Bakar, Osman, Ali, tak ada nama kita. Badan. Cek tak ada nama kita. Letihlah kita. Nabi tak sebut nama, tapi Nabi sebut 7 golongan. Kenapa hikmah Nabi tak sebut nama, dan kenapa Nabi sebut umum gitu? Sebab untuk memberi peluang kepada kita bahawa kita juga sebenarnya berhak untuk melayakkan diri menjadi orang yang berada dalam 7 golongan itu. Kita juga boleh, kita juga berpeluang. Maknanya ada peluang lagi untuk kita jadi kita ni sebagai orang yang duduk di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi dah sign mati stamp, maknanya bubuh nama si fulan bin si fulan, pakai tak ada lah kita. Tapi kalau Nabi sebut begini, maknanya kita ada peluang lagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah untuk melayakkan kita sebagai orang yang berada di bawah naungan Allah. Ada 7 golongan kata Nabi. Baik, yang pertama imamun adilun. Yang pertama ialah pemerintah yang adil. Nombor 1, golongan yang duduk di bawah naungan Allah ialah pemerintah yang adil. Sebab itu menjadi pemerintah ni payah. Menjadi pemerintah itu sukar. Menjadi pemimpin itu sulit. Kerana dia berdepan dengan satu proses yang begitu sukar, kerana limpahan ganjarannya terlalu tinggi kalau dia berjaya menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang adil. Dan tentu saja akibatnya juga dahsyat jika sekiranya dia adalah tergolong dari kalangan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang derhaka kepada Allah, pemimpin yang kejam umpamanya. Tentu saja dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lawannya ialah pemimpin yang adil, mendapat lindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemimpin yang adil ni apa maksud dia? Pemimpin yang adil yang pertama sekali ialah pemimpin yang menunaikan haknya sebagai seorang pemimpin di atas muka bumi, menjalankan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanggungjawab pemimpin? Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah sebut dalam Al-Quran orang-orang yang diberikan peluang untuk berkuasa di atas muka bumi. Dia ada orang yang Allah Ta'ala beri dia peluang untuk berkuasa di atas muka bumi, memerintah maknanya. Maka dia mesti menunaikan 4 perkara. Yang pertama, aqamus salah, mendirikan sembahyang. Artinya taat kepada Allah. Dirinya sebagai pemimpin kena sembahyang, taat kepada Allah. Kerajaannya yang diperintah juga mesti taat kepada Allah.
Kalau peribadi semayang, rokok, sujud, begitu. Kalau kerajaan, dia tidak ada rokok, sujud, tetapi dia patuh pada perintah Allah. Kerajaan yang syariah compliant maknanya. Rokok, sujud itu adalah sembahyang, dan sembahyang itu adalah manifestasi daripada ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Itu makna sembahyang. Apa makna sembahyang? Makna sembahyang ialah patuh pada Allah, tunduk pada Allah. Allah kata rokok, kita rokok. Allah kata sujud, kita sujud. Allah kata duduk antara dua sujud, kita patuh, kita taat, kita akur sampai sanggup sujud atas bumi, merendah diri di hadapan Allah. Itu adalah manifestasi daripada ibadah salah, iaitu ketundukan dan kepatuhan yang tidak ada tolak bandingnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bagi kerajaan, salat bagi kerajaan ialah melaksanakan apa yang Allah perintah dari sudut peraturannya, undang-undangnya, pengawasan dan pengawalannya dan sebagainya. Itu maksudnya pemimpin yang adil ialah pemimpin yang menunaikan hak itu. Mendirikan sembahyang yang pertama. Yang kedua, menunaikan zakat, agihan ekonomi, supaya berlaku keseimbangan, memenuhi keperluan ummah. Jangan sampai kita menjadi kerajaan, dikurniakan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi rakyatnya menderita dalam keadaan miskin dan tidak cukup makan kerana diabaikan. Kecualilah kerajaan itu memang kerajaan yang miskin, tidak ada sumber hasil dan sebagainya. Tapi kalau kerajaan yang diberikan hasil yang lumayan, tetapi lumayannya hasil itu tak sampai kepada rakyat terbanyak, mungkin kerana berlaku penyelewengan, berlaku penipuan, berlaku ketirisan dan sebagainya, maka itu adalah antara perkara yang mencacatkan ataupun perkara yang menafikan keadilan seorang pemimpin. Jadi pemimpin yang adil mesti mengagihkan, mengeluarkan zakat dengan maksud turut membuat agihan ekonomi, kekayaan dunia, kekayaan duniawi kepada mereka yang berhak memilikinya, di kalangan asnaf sebagai contoh. Dalam konteks zakat dia ada 8 asnaf yang mesti kita sampaikan agihan itu kepada mereka secara yang betul. Baik, yang ketiga, al-amru bil ma'ruf, menegakkan syariat. Al-amru bil ma'ruf ni bukan sekadar mengajak orang buat baik, tetapi al-amru bil ma'ruf ai al-amru bis syariah, menguatkuasakan syariat, menegakkan syariat, mendaulatkan syariat. Kerana syariat Islam ni dia tak turun pada individu saja, dan dia tak turun pada konteks ibadat saja. Kalau kita lihat kepada syariat Islam yang syumul ini, dia merangkumi semua aspek. Sebagai contoh, kalau dia suruh kita semayang, tak apalah, tak perlu kerajaan kita boleh semayang. Dia suruh kita puasa, tak apalah, tak perlu kerajaan kita boleh puasa. Tetapi kalau dia suruh kita umpamanya kepada orang yang sabit kesalahan zina, hendaklah dijatuhkan hukuman rotan sebanyak 100 kali dengan pukulan syar'i, bukan pukulan rotan civil yang ada pada hari ini. Kaedah rotan syar'i itu kena rujuk kitab fiqh lah. Nak sebutnya ialah Allah suruh kita ni jatuhkan hukuman kepada penzina yang belum berkahwin, yang telah sabit kesnya, yang ada 4 saksi umpamanya. Baik, macam mana kita nak implement undang-undang tu? Kita kena ada kedaulatan, kena ada kerajaan, kita kena ada undang-undang. Jadi pelaksanaan undang-undang kena ada kedaulatan. Nak ada kedaulatan, kena ada negara. Sebab itu Islam ni dia tak cukup sekadar masjid surau, dia tak cukup sekadar semayang puasa haji, dia kena pergi lagi sampai ke peringkat membina daulah, membina khilafah. Itu dia syumulnya Islam. Itu adalah al-amru bil ma'ruf, menegakkan syariat. Tidak sekadar untuk menyebarkan kebaikan dan menyeru ke arah kebaikan. Baik. Yang keempat ialah an-nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Di samping itu ada kemungkaran, ada kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia hak jenis tak makan saman. Hak jenis tak makan saman ni walaupun ada larangan, tapi dia masih melakukan maksiat dan mungkar. Dan memang kita tengok
naluri manusia sebahagiannya yang songsang nalurinya, yang lari daripada landasan fitrah asalnya, dia suka buat perkara yang dilarang. Hak itulah Islam larang, hak itulah hak dia nak buat. Orang kata arak ni haram. Arak-arak ni haram, menghilangkan akal, merosakkan jiwa, memabukkan, dan akhirnya berlakulah pergaduhan, perceraian suami isteri, penderaan anak kerana mabuk umpamanya. Dalam negara kita satu hari dulu kecoh berlaku langgar kemalangan di jalan raya kerana mabuk. Mati orang tak pasal-pasal. Tak ada salah apa dia duduk tepi jalan elok-elok, duduk berbual elok-elok, tiba-tiba mari kereta belah dia. Lari daripada trek jalan raya. Kenapa? Mabuk. Jadi Islam memang dah mengharamkannya. Tapi ada manusia yang degil. Ini yang jadi tak makan saman. Jadi orang yang degil, tak makan saman, tak ikut peraturan, tak padan dengan kita meletakkan hukum, mengatakan haram, dia buat juga. Orang macam ni perlu kepada penguatkuasaan undang-undang ke atasnya untuk mencegahnya. Mencegah ni ada banyak cara lah. Mencegah dengan nasihat peringkat awal, kemudian mencegah dengan teguran, dengan pegang dia supaya halang dia daripada, menahan dia daripada melakukan kemungkaran itu, sampailah ke peringkat menjatuhkan hukuman bersesuaian dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quranil Karim. Kalau berkait dengan kemungkaran had ataupun hudud, ataupun ta'zir dalam perkara-perkara yang tidak sampai ke peringkat hukuman jenayah hudud dalam Islam. Ta'zir terpulang kepada kebijaksanaan pemerintah dalam menentukan peraturannya. Penjara umpamanya beberapa bulan ataupun tahun, ataupun denda beberapa ringgit, itu adalah kategori ta'zir. Mesti dia adakan perkara tu. Jadi perkara ni dia tak boleh buat sendiri-sendiri. Umpamanya kita jawatankuasa Turau nak buat tindakan denda 3,000, penjara 4 tahun kepada staf JKR yang minum arak. Contohlah ni, contoh. Siapa yang buat tu? Sama-sama kita JK Surau. Tak boleh. Dia kena ada kedaulatan undang-undang. Dia kena ada negara, dia kena ada pemerintahan. Itulah Islam. Jadi Islam dia pergi sampai ke situ. Kalau Islam tak ada negara, Islam tak ada daulah, Islam tak ada undang-undang, Islam tak ada syariat, Islam tidak ada kedaulatan, maka syariat yang ada dalam Quran tu macam mana kita nak implement? Macam mana kita nak merealisasikannya? Tak boleh. Sedangkan dia wajib. Apa yang terkandung dalam Al-Quran yang menjadi perintah daripada Allah, wajib kita laksanakan. Umpamanya Allah sebut dalam Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu berhukum di kalangan kamu. Wa anihkum bainahum. Hendaklah kamu berhukum di kalangan mereka ni, maknanya dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quranil Karim. Nak jatuh hukum ikut Quran. Tapi nak jatuh hukum, negara tak ada. Pemerintahan tak ada. Syariat kedaulatan tidak ada. Maka umat Islam mesti mendapatkan kedaulatan itu. Mesti berjuang untuk menegakkan syariat. Mesti berjuang untuk mendapatkan pemerintahan. Itu 4 perkara. Jadi sebab itulah dia ada imamun adilun dalam hadis ni. Dia ada imam yang adil, pemerintah yang adil. Sebab apa? Sebab Islam ni, agama dia sampai kepada isu pemerintahan. Berbeza dengan setengah agama yang lain. Dia tak bincang pasal pemerintah. Sebab dalam agama dia tak ada isu kedaulatan undang-undang. Dia tak ada undang-undang. Dia mungkin dia tak benar juga minum arak, mungkin dia tak benar juga zina, tapi kalau berlaku juga surah pertuhanan, dia tak ada implikasi undang-undang. Tetapi dalam Islam dia ada undang-undang. Jadi undang-undang itu perlukan kedaulatan dan perlukan pelaksanaan. Sebab itulah kita kena berjuang untuk menegakkan Islam, mendaulatkan syariat Allah. Sebab tu hadis yang kita baca pada tengah hari ini, dia ada satu isu ditimbulkan, iaitu imamun adil, imam yang adil antara satu golongan yang berhak untuk mendapat naungan Allah di hari akhirat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan daripada Allah Azza wa Jalla. Hebat. Imam yang adil ni hebat. Kalau dia jadi pemerintah, tiba-tiba dia berlaku adil, maka itulah pemerintah manusia yang sangat hebat, sehingga dia dapat duduk di bawah naungan Allah di akhirat kelak. Satu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua ialah pemuda yang membesar
ataupun yang membina, yang tumbuh, yang membesar dalam keadaan mengabdikan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan kedua. Kata yang pertama tadi imamun adil. Tak nampak jalan kita ni. Bila kita nak jadi imam, bukan imam sembahyang ni, imam pemerintah. Bila kita nak jadi Perdana Menteri, bila kita nak jadi ahli parlimen, bila kita nak jadi menteri besar, pakai gelak gambar lah maknanya. Tak masuk dah kita situ. Contoh. Tapi kita ada peluang lagi. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Menjadi seorang pemuda yang membesar dalam keadaan dia mengabdikan diri kepada Allah. Makna pemuda di sini termasuklah pemudi. Termasuklah pemudi. Biasa kita mengaji fiqh, kita baca fiqh Islam ni, kebanyakannya nas ataupun hukum itu diletak pada pihak lelaki. Kalau tidak ada khusus untuk wanita, maka dia diguna pakai pada perempuan. Kecuali ada hukum yang memang syariat mengkhususkan untuk wanita, maka itu hanya untuk wanita saja, tak terpakai pada lelaki. Itu dia antara kaedah umum dalam pengajian fiqh Islam. Baik, balik pada isu tadi. Pemuda yang membesar dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah. Ini penting. Maknanya biasanya orang muda ni, jiwa muda ni dia lalai, dia leka, dia nak happy, dia nak enjoy, dia nak mati lambat lagi. Itu point dia. Point dia mati lambat lagi dia. Lambat lagi dia tengok. Muda hanya sekali kot. Begitu dia mari point tu. Jadi akhirnya enjoy dulu. Lepas tu lagi kita taubat. Kita taubat lah. KG pas peceng KG kita taubat lah. Ni peluang muda ni hanya sekali. Inilah menyebabkan ramai anak-anak muda kita terjebak ataupun tersingkir daripada landasan syariat yang diredai oleh Allah kerana faktor dorongan-dorongan tadi. Dia nak happy, tiba-tiba dalam keadaan pemuda yang jiwa dia nak bergembira, nak enjoy, nak happy, nak tak nak terikat dengan agama, tak nak terikat dengan pemikiran Islam, tak nak terikat dengan amalan-amalan Islam, nak pergi lepak, nak buat macam-macam perkara-perkara yang didorong oleh nafsu muda dia. Tiba-tiba ada anak muda ni, dia tak peduli itu semua. Yang dia fikir ialah macam mana nak mendekatkan diri kepada Allah. Yang dia fikir macam mana nak memastikan setiap tingkah lakunya, ucapannya, pandangannya, pendengarannya tidak memaksiatkan Allah Subhanahu wa taala. Dia nak jadi anak muda yang taat. Dia nak menjadi anak muda yang baik, senantiasa berabdi diri kepada Allah. Jaga sembahyangnya, jaga puasanya, jaga akhlaknya, jaga auratnya, jaga tutur bicaranya. Ada anak muda yang macam tu, tak nafi. Baik, anak muda yang macam ini, dia duduk di bawah naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itu golongan kedua. Muslimin dan muslimat, kita ada peluang lagi. Kita ada peluang lagi. Ustaz tu anak muda, kita tua gagah dah. Pula kita tua gagah dah, umur 60 dah, 70 dah. Tu hak anak muda lah ke mana kisah. Tak apa. Kita pergi ketiga pula. Wa rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aynah. Hak ni tak kira tua muda dah. Rajulun, sekali lagi. Dia kata rajulun. Rajulun ni dari segi bahasa Arab lelaki lah. Tapi dari segi kaedah juga dia masuk juga perempuan. Jangan pula nanti kecil hati, semua monopoli lelaki belaka. Dah kita orang puan duduk mana akhirat esok? Kita orang puan nak duduk mana akhirat esok? Tak ada tepat. Kita pun nak juga naungan, nak juga lindungan, nak juga redha Allah. Ada adil Islam gini. Bukan. Kaedah mengaji dia gitu. Walaupun dia sebut lelaki, maknanya umum kepada semua. Baik. Ada setengah ulama dia sebut rajulun tu bukan dengan perkataan lelaki, dia sebut rajulun tu dengan mana figure ataupun tokoh. Tokoh. Jadi dia merangkumi semualah muslimin dan muslimat. Wa rajulun zakarallaha fi khala'in fafadat aynah. Lelaki ataupun rajulun ataupun figure tokoh yang mana dia ini menyebut nama Allah
berzikir kepada Allah, zakarallah, menyebut nama Allah, fi khala'in, dalam keadaan dia bersendirian. Dalam keadaan dia bersendirian, bukan depan orang, bukan depan ramai. Depan ramai pegang wasbih, subhanallah, subhanallah, ada acik tu. Sebab itu dia masih lagi ada orang panggil kill wakal dia, mungkin nak menunjuk ke orang, mungkin begitu, mungkin begini. Tu tak nak. Ni suara-suara senyap-senyap. Orang tak tahu, maknanya dia ni tak ada kepentingan untuk menunjuk ke orang. Nak tunjuk siapa orang tak tahu. Begitu. Tiba-tiba dalam keadaan sunyi diri begitu, wa zakarallah, dia menyebut nama Allah, fi khala'in, dalam keadaan bersunyian diri, dalam keadaan bersendirian, fafadat aina, sampai mengalir air mata dia. Menangis kerana takut kepada Allah. Tak kira sebut nama Allah ni, ingat Allah ni, tak kira. La ilaha illallah ke, subhanallah ke, dia banyaklah. Semua sabit dengan nas belaka. Antaranya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu antara yang diajar oleh Nabi. Zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tiap-tiap satu 33 kali. Kemudian dia panggil zikir Fatimiyah. Yang kedua, umpamanya la ilaha illallah. Itu adalah afdal kalam, sebaik-baik perkataan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ataupun la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu antara perkataan-perkataan yang boleh kita amalkan, zikir-zikir yang boleh kita amalkan untuk ingat pada Allah. Paling simple. Habis malas sangat, banyak panjang-panjang nak sebut, payah sebut Allah. Allah, ingat pada Allah begitu. Kalau Allah pun dia tak ingat juga, memang payah juga nak sebut. Tak ada kata apalah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada point lah saya nak sebut. Baik, ingat pada Allah sehingga mengalir air mata. Sebab masa dia ingat, dia ada juga orang sebut nama Allah tapi lara. Sambil tengok drama tu. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut ni tapi mata duduk hayati drama tu. Ada adik gitu. Boleh pahala tak? Boleh lah pahala sebut nama Allah tu daripada duduk saja begitu. Tapi dia tak masuk dalam kategori ni. Kategori ni fafadat aina, sampai mengalir air mata. Mengalir air mata ni maknanya takut dia pada Allah, gerun dia kepada, sebut nama kebesaran Allah, wajilat qulubuhum. Itu sifat orang beriman. Sifat orang beriman ialah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Itu tanda orang beriman. Ni kita boleh cek ni. Kita boleh cek. Tak payah pergi cek doktor berapa dia panggil tu? Teleskop tu kan? Tak payah gitu. Sebut je nama Allah depan dia berasa ke mana? Nothing. Tak ada rasa apa pun sebut nama Allah, biasa je. Itu maknanya ada something wrong pada iman dia. Bukan tak ada iman, tapi iman dia tu very low class lah maknanya begitu. Jadi kena cek balik. Jadi kita boleh cek sendiri. Bila kita baca Quran, berasa apa baca Quran? Tak rasa apa pun. Tu yang payah baca Quran tu. Kalau tak baca WhatsApp, kepanasaran. Tak sedap duduk menilah saya. Buat apa tu? Cari handphone tak temu. Pasal apa? Dah 3 jam dah tak baca WhatsApp. 3 jam dah tak baca WhatsApp group. 3 jam dah tak baca Facebook. Tengok dia punya makrifat dia kepada WhatsApp group. Makrifat dia kepada Facebook. Tak boleh baca Facebook tu, tak boleh baca WhatsApp, tak sedap duduk. Kalau pergi program, pergi kerusuh lah, kena pula tempat tak ada line. Ngepek sakan dia. Apa pihak majikan pergi cari tempat tak ada line, dia kata. Nak buka handset tak boleh, nak berhubung tak boleh, nak baca WhatsApp tak boleh. Separuh gila. Tapi Quran tak baca seminggu, berasa tak? Sebulan tak baca, berasa tak? Tak nak berasa benda pun. Ada orang saya temu ingat-ingat, dia kata Quran ni lah dia baca nikah dulu lah. Lah ni anak 6 dah, masa khatam Quran malah nak nikah tu, bacalah Quran tu. Tu pun malu ketuk tu. Baca Quran jugalah hari-hari nak namak Quran, nak akad nikah. Lah ni anak 6. Baca jugalah dalam semayang. Hak luar semayang maka tak baca. Muju juga semayang. Kalau hak tak semayang, tak temu terus dengan Quran. Ini masalah. Sebab apa? Sebab tak ada rasa apa. Sebut nama Allah tak berasa apa. Itu tanda imannya sangat lemah. Kalau bateri tu tinggal 1 bar kan mau. Tinggal 1 bar. Anytime dia boleh mati. Wala'iyadzubillah. Bimbang takut temu Allah dalam keadaan tak ada iman. Wala'iyadzubillah. Jadi kita kena back ni. Kita kena betul balik.
sebut nama Allah berasa guana hati kita. Takak tak dengan Allah, Allah Ta'ala ni maha agung, maha besar. Dia ada syurga, dia ada neraka. Kalau aku buat maksiat, Allah kata masuk neraka. Allah dahsyatnya neraka. Serengang-rengang azab api neraka ni pakai selipar daripada api neraka, gelegak kepala otak. Allah dahsyatnya. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Allah dahsyat. Dia mari tu. Mulalah nak mengalir mata, ingat dosa, ya Allah ampunkan dosa aku. Gitu. Biasanya bila masa kita bersendirian, tengah-tengah malam bangun betah sejadah, Allahu akbar, sembahyang tahajud 2 rakaat, lepas sembahyang ya Allah, bila sesa dosa kita, ingat pada Allah Taala, mengalir air mata, tanya gitu. Tanya ramah tengah jabat tak jadi gitu. Tak jadi kalau mengalir air mata. Orang apa pelik dia ni. Dah orang lain duk suka-suka dia happy, dia seorang duk jerit nang tepi dinding. Ke dak lepas bayar hutang. Dia di situ, dia tak mari ke takut Allah Taala. Jadi masa bersunyi-sunyian 2, 3. Jadi hak ni tak kira tua muda, tak kira muslimin muslimat, dapat rebut peluang ini. Cari satu kesempatan untuk kita berkhalwah, bersendirian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Ini ialah lelaki yang hati dia senantiasa bergantung ke masjid. Maknanya dia ni duk tunggu-tunggu, nak tunggu waktu masuk, nak pergi sembahyang berjemaah. Ku apa ni? Ku 3. Tak lama ni. Lagi khabar kalau masuk pukul 4 suku tolong wake up call, maknanya gitu. Takut terlepas waktu sembahyang. Dia cakna. Dia buat ke zaman ni kan, zaman teknologi ni macam-macam. Dia beli 1 jam azan tu, letaklah bilik dia. Azan dia teringat lalu. Takut terlupa. Dia cakna, hati dia tergantung nak sembahyang jemaah, nak pergi ke masjid. Orang macam ni dia dapat duduk di bawah lindungan Allah. Tapi kalau tak peduli waktu sembahyang, nak habis lewat tak reti, lambat lagi. Dah. 15 minit lagi nak habis. Dah, dia kata. Tahu-tahu luput waktu sembahyang. Tak ada sembahyang. Antara dosa besar ialah orang yang melengah-lengahkan sembahyang sampai habis waktu sembahyang. Tak ada sembahyang. Kadang-kadang Allahu akbar, akad takbiratul ihram, tok bila pun azan sah. Dia baru nak main tu. Jamak terus ngasah. Apa pada tu? Berdosa besar. Walaupun dari segi hukum sah lagi, sebab dia Allahu akbar tu dan lagi takbiratul ihram, lepas tu baru azan, baru masuk waktu asar. Tapi oleh kerana dia melengahkan waktu sembahyang dengan sengaja, maka hukum dia adalah berdosa besar sampai keluar waktu. Jaga tu. Jadi orang yang hati dia tergantung ni tidak perempuan. Perempuan afdal sembahyang di rumah. Jadi hukum ni tidak pada perempuan. Afdal sembahyang di rumah bagi orang perempuan. Dalam rumah tu kalau ada bilik kecil, dalam bilik kecil tu lebih afdal. Dalam bilik kecil tu ada lagi bilik kecil je, muat sejadah je. Bilik kecil tu lagi afdal. Itu bagi perempuan, untuk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi lelaki, sembahyang berjemaah seboleh-bolehnya. Baik. Wa rajulani tahabba fillah. Yang keberapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, wa rajulani tahabba fillah. Lelaki yang berkasihan antara keduanya kerana Allah. Maknanya dia membina silaturrahim, dia membina al-ukhuwatu fillah, persaudaraan antaranya ialah kerana Allah. Kerana Allah. Saya baru ni ada jumpa geng-geng LGBT. Dia pakai hadis ni untuk menghalar ke LGBT. Dia kata, tengok Nabi kata wa rajulani tahabba fillah. 2 orang lelaki berkasih-kasihan kerana Allah. Jadi dia nak menghalalkan tindak. Berkasihan-kasihan di sini bukan lesbian, bukan homoseksual, bukan LGBT. Ini adalah untuk al-ukhuwatu fillah, persaudaraan. Sebab tu dia kata kerana Allah. Kalau homoseksual, lesbian apa semua itu bukan kerana Allah, itu kerana syaitan. Itu melanggar batas hukum Allah. Kerana Allah artinya dia kasih pada saudara dia kerana Allah, dan saudara dia kasih pada dia kerana Allah. 2 lelaki yang berkasihan kerana Allah ini adalah orang yang akan duduk juga di bawah naungan Allah. Kenapa? Kerana lawan kepada tahabba, berkasihan itu ialah permusuhan, perkelahian, polemik, krisis, fitnah. Salah satu daripada kaedah Islam untuk menangani gejala fitnah, gejala
perkelahian, pergaduhan, salah sangka dan sebagainya adalah membina kasih sayang. Jadi kalau kita kait sayang pada sahabat kita, kita takkan fitnah dia. Kalau kita sayang pada sahabat kita, kita takkan khianat dia. Kalau kita sayang pada sahabat kita, kita takkan memudaratkan dia. Itu contoh. Jadi sebab tu ini adalah antara golongan yang hebat, duduk di bawah naungan Allah. Saya laju-laju ni Nabi ni masa nak tamat. Wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Ada pula yang keenam ni seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan. Ajak ni ajak nak zina lah, bukan ajak saja ajak nak zina. Orang perempuan ajak. Orang perempuan ni pula zatu mansibin wa jamalin. Dia ni ada kedudukannya hebat. Maknanya dari segi keturunan dia orang hebat-hebat lah, orang kaya-kaya, bangsawan umpamanya. Lepas tu wa jamalin, comel pula, comel pula, cantik maknanya, rupawan. Tiba-tiba hak lagu ni diajak seorang lelaki untuk melakukan penzinaan, melakukan maksiat, berdua-duaan, melakukan mungkar kepada Allah. Lalu lelaki tadi ni yang dipanggil, yang diajak, yang digoda oleh perempuan yang seperti ini berkata, inni akhafullah, minta maaf aku takut kepada Allah. Allahu Akbar. Nak cari hak ni payah. Kena pula hak jenis hartawan, bangsawan, rupawan pula mari. Tengok kiri kanan, line clear boleh ha? Line clear. Bila kita punya time date kita bila. Carilah area-area mana-mana hak Jakim, Jawi, dak siapa. Kebanyakan begitulah. Bukan kita ni surah-surah ni muka jenis-jenis belaka insya-Allah gitu. Ni contoh ramai orang terjebak fitnah. Baik, kalau sekiranya dia dapat jawab inni akhafullah, aku takut kepada Allah, maka dia salah seorang daripada duduk di bawah arash, duduk di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang ketujuh, golongan yang mendapat lindungan di bawah lindungan Allah pada hari akhirat, hari yang tidak ada lindungan melainkan hanya lindungan Allah saat matahari secekah atas kepala itu, ialah seorang yang tasaddaqa, yang bersedekah bisadaqatin, dengan satu sedekah, fa akhfaha, dia sembunyikan sedekah tu. Sembunyi lagu mana? Hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuh, sehingga hak tangan kanan dia ni, tangan kiri dia ni tak tahu apa yang tangan kanan dia buat. Tangan kanan derma, tangan kiri tak tahu. Begitulah gambaran Nabi nak sebut sembunyinya. Bukan kata buat apa nama ni saja-saja nak tunjuk riak dan sebagainya. Tapi niat ikhlas kerana Allah. Tu yang orang duk derma, saya tengok tutup guru, ustaz-ustaz, ahli ulama derma buat replika cek 10,000, bapak besar replika cek tu. Lagu mana kisah? Nak menunjuk kau orang lah tu masuk TV apa semua. Jangan hukum lagi. Dia ada kaedah dia. Yang pertama, tunjuk tu mungkin min bab dalla ala khair kafa'ilih. Maknanya dalam bab nak tunjuk pada orang untuk jadi ikutan, untuk jadi contoh. Maknanya kalau aku ni boleh menderma, bapa muda derma. Gitu. Maknanya nak ajak orang supaya menderma. Tengok aku derma ni. Jadi dia menunjuk contoh, dia melorongkan satu tindakan ke arah kebaikan dengan harap ada orang ikut. Itu adalah tindakan yang terpuji. Tetapi ikhlas kerana Allah. Niat ikhlas tu bukan kerana tunjuk tu, hati dia. Ada orang sembunyi. Orang tak nampak, tapi dalam hati dia, dia kata, orang lain tak derma macam aku. Aku sekali beri 1,000 kot. Orang tak tahu, tak tahu. Tak ada siapa tahu. Tapi dia marilah hati dia. Aku derma 1,000. Dia panggil ujub. Dia tak riak, dia mari ujub. Tengok syaitan. Dia kepung. Dia kepung segenap arah. Kalau tak riak, menunjuk-nunjuk pada orang, dia orang mari ujub. Ujub ni mana berasa hebat seorang. Berasa syok sendiri. Batal ibadat tu. Batal amalan tu. Baik, yang naknya ialah dia ni buat ibadat ikhlas kerana Allah. Sembunyi ni maksudnya ikhlas. Dia buat semata-mata kerana Allah.
tahu. Tahu-tahu siap masjid, tahu-tahu siap sekolah, tahu-tahu siap madrasah, hasil daripada sumbangan. Siapa derma tak tahu? Hamba Allah, hamba Allah. Ada rekod tapi hamba Allah, hamba Allah. Orang macam ni insya-Allah dia duduk di bawah lindungan Allah di akhirat kelak. Baik, akhirnya agak-agak ada peluang. InsyaAllah tak? InsyaAllah. Kena pakat buat lah. Kita baca hadis ni, kita nak baiki diri. Saya lah tak utamanya hak cakap ni. Saya ni hak mulut cakap ni lebih dekat dengan selingi hak mendengar. Dan tuan-tuan semualah, muslimin dan muslimat, insya-Allah sama-sama kita beramal. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan 7 golongan yang mendapat lindungan arasy, lindungan Allah di akhirat kelak. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.